Jalan-jalan. Sample space dah lebih 30. InsyaAllah okey lah ni. Nanti kalian azal lah kawan-kawan yang tak dapat join pagi ni. Okay, sebelum kita mulakan, so ambil masa sikit dalam beberapa minit. So, kita baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gendung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah bagi kami urusan kami dan lancarkanlah lidah kami agar mereka faham pembicaraan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Sahaja aku belajar dan juga mengajar kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah setiap lisanku dan perbuatanku ini sebagai satu ibadah kepadamu. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Limpah kurniakanlah kepada kami semua dengan rezeki yang banyak lagi berkat. Tutuplah aib kami, berilah kami kejayaan besar dunia dan akhirat. Okay. Saya jalan terus dulu. Kalau tak faham nanti just beritahu je lah. Hopefully dah ready lah dengan kertas dan juga pensel dan juga buku nota apa saja yang diperlukan untuk belajar lah. So hari ni kita nak masuk kepada chapter ke-7. Okay, dalam chapter ke-7 ni tajuk dia ialah hypothesis testing. Masih lagi menggunakan ilmu daripada chapter 1 sampailah chapter 6. Okay, dia berkait sangat-sangat rapat. Okay, dalam hypothesis testing ni motif kita ialah untuk uji whether sesuatu pernyataan itu boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Okay, kalau ada artis dituduh ataupun ada netizen yang keluarkan pernyataan bahawa artis ini sekian-sekian-sekian, tak bayarlah apalah. Jadi kita sebagai ahli statistik kita akan test apa pernyataan dia tu. Okay, kena ada fakta, kena ada data, macam mana kita nak kira, macam mana kita nak nyatakan bahawa pernyataan netizen adalah betul. Macam tu. Jadinya, macam mana nak kenal pasti, tapi kita fokus dulu pada final lah ya. Jangan fokus pada netizen. So macam mana nak kenal pasti bahawa soalan itu ialah tentang hypothesis testing. Sebab daripada chapter, saya rasa yang susah sikit lah start daripada chapter 4 ni sampai chapter 6, kalian akan mengalami sedikit kesukaran bagi mengenal pasti soalan tu ialah chapter yang mana. Okay, sedikitlah kesukaran tu. Jadi untuk kenal pasti bahawa soalan tersebut ialah soalan chapter 7 iaitu berkaitan dengan hypothesis testing. So keyword yang ada pada chapter 7 ialah level of significance juga, tapi dia punya level kecil berbanding chapter 6 level of significance dia besar. Okay, 99, 95, 98 dan 90. Okay, so dia punya level of significance dia besar 90 hingga 99. Okay, tapi kalau chapter 7, so dia sikit je. 1 sampai 5 ataupun sampai 10 lah. Dia baki daripada chapter 6. Okay, so yang biasanya 1, 3, 5. Yang biasa 1, 3, 5 lah. Okay, so small value dia tak sama besar macam chapter 6. Okay, sebelum pergi lebih lanjut, kita berkenalan dulu sikit-sikit.
tentang apa itu hipotesis dan berapa jenis, apa test yang kita nak buat, dan kita akan tengok case by case lah. Okay, yang ni kena dengar betul-betul dan juga ingat terus sebab jalan kerja dia panjang. Jadi kalau boleh tak payah ambil masa yang banyak, nanti study balik tak payah, terus study sekarang. Okay, so hipotesis dia ada dua jenis. Yang pertama nama dia null. Okay, cara nak tulis hipotesis null ialah H kosong. Okay, bila jumpa H kosong itu bermaksud hipotesis null. Okay, simbol bagi hipotesis yang mengikuti, alhamdulillah, yang mengikuti H null ini tadi mesti wajib sama dengan, wajibul gunah lah. Okay, mesti simbolnya sama dengan, tak boleh ubah-ubah. Okay, saya tak nak tengok lah simbol H null ni selain sama dengan. Okay. Kemudian H null ini dia akan ada value. Okay, H null akan ada value. Value berkaitan dengan H null akan datang daripada populasi. Saya tambah. Population. Ini. Okay, so saya tukar warna biru. Sampel warna okay. Okay, so hipotesis null, segala value dia akan datang daripada population. Okay, daripada population. H null mesti daripada population dan mesti ada sama dengan. H yang kedua, hipotesis yang kedua namanya alternatif. Okay, H alternatif. Simbol dia, notation dia ialah H1. Ni kosong, yang ini 1. Dan simbol bagi H alternatif, H1 ini dia ada 3. Okay, ada 3 simbol dia, lebih, Allahuakbar, lebih kecil, lebih besar ataupun tidak sama dengan. Okay. Simbol ini, H1 ini, H alternatif ini bergantung kepada soalan. Tak boleh letak 3-3, letak 1 sahaja. Kat sini ada slash, maknanya atau. Okay, bila korang letak simbol less than, kita akan jalankan left tail test terhadap hipotesis tadi. Kalau letak lebih besar, kita akan jalankan right tail test. Kalau letak H alternatif, H1 ini sebagai tidak sama dengan, kita akan buat two tail test. Apa makna left tail test, right tail test dengan two tail test? Test ini yang akan tentukan sama ada nak terima pernyataan ataupun tidak. Dan value mean, standard deviation dan juga sample size, okay, H1 ini datang daripada value of sample. Okay, H null datang daripada population. Saya bagi keyword dia given lah, maknanya datang daripada populasi, dia value tersebut diberi. Okay, kalau H alternatif, H1 value datang daripada sampel, iaitu daripada pernyataan yang kita nak test. Okay, kalau left tail test, kita masih lagi menggunakan ilmu normal distribution ya. So kalau left tail test, kita akan buat lorekkan di sebelah kiri, bergantung kepada inilah value Z yang kita dapat. So ini ialah left.
Kalau right, dia di sebelah kanan. Okay, kalau two-tail test. Value of Z akan ada di kiri dan kanan. Okay. Value Z tu nanti kita akan kira lah. Z ataupun T. Okay, kita akan kira. Ni apa ni? Two-tail. Okay. Kalau left, lorekkan di sebelah kiri. Kalau right test, kita lorek di sebelah kanan. Kalau two-tail test, kita akan lorek kiri dan kanan. Tail ni bermakna ekor-ekor lah. Kalau kita lukis bell shape graph, sepatutnya lah. Walaupun lukisan saya cantik sangat, tapi korang kena anggap dia tak cantik. Okay, kalau kita lihat kepada bell shape graph, dia ada ekor kat sini, belakang-belakang ni. Okay, tak boleh lukis. So kat belakang ni dia akan ada ekor-ekor. Okay, sebab dia daripada negatif sehingga positif infinity kan. So ekor-ekor ni lah yang bermaksud tail ni tadi. Okay, kalau left tail test, so semua bahagian di sebelah kiri bell shape graph tadi sehingga habis ekor dia. Dan kalau right, macam tu lah belah kanan. Kalau two tail, bahagian ekor di kedua-dua belah. Okay. Nanti kita akan tengok kenapa kena ada ekor-ekor ni dan kenapa kena lorekkan. Okay, saya bagi tahu bahawa lorekkan ini ialah rejection region. Lorekkan ialah rejection region. Okay, semua ni ialah rejection region. Okay, macam mana nak tahu nak reject ke tak? Kalau value Z yang kita gunakan, kita test jatuh pada rejection region, maka pernyataan yang dikeluarkan oleh netizen tadi, yang dikeluarkan oleh siapa-siapa lah, okay, itu tak boleh diterima. Boleh diterima, sorry. Nanti kita akan pergi lebih lanjut lah. Okay, kalau dia berjaya dapatkan test itu nilainya berada dalam rejection region, kita akan terima pernyataan daripada H alternatif. Kita akan reject H null. Okay, nanti kita akan tengok balik lah. Okay, so itu dia dua jenis hipotesis, null dan juga alternatif. Okay, satu datang daripada populasi, satu datang daripada sampel value dia. Okay, cara penulisan dia macam ni lah. H null mesti sama dengan 10, H1 lebih besar ataupun lebih kecil ataupun tak sama dengan 10. So value kena follow population. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, kita ada dua jenis test. Yang pertama normal, yang kedua t-distribution. Okay, macam mana nak tahu kita nak gunakan normal distribution ataupun t-distribution? Nak test ni. Okay, kalau sigma from population bila sebut sigma, kena tahu itu ialah value standard deviation yang datang daripada population sekiranya sigma diketahui atau sini atau nilai sample size kita lebih besar atau sama dengan 30. Masa kita hari ni lah, sekarang ada 37. So lebih besar daripada 30. Sekiranya salah satu ini dipenuhi, maksudnya syarat tu ada sigma non ataupun n lebih besar sama 30, maka kita terus gunakan Z test ataupun normal distribution test. So ini ialah formulanya. Okay, formula nanti dalam final sangat banyak. Jadi memang tak perlu hafal, cuma kena tahu formula itu untuk kes yang mana. Okay, so untuk chapter 7, formula bagi Z test ialah yang inilah. X bar tolak mu bahagi sigma per punca kuasa N.
sigma ataupun S. Okay, bergantung. Kalau sigma diketahui guna sigma, kalau sigma tidak diketahui tapi N dia lebih besar sama dengan 30, so kita gunakan S, iaitu standard deviation yang datang daripada sampel. Okay. Nak guna T distribution apabila sigma tidak diketahui dan N kurang daripada 30. So dua-dua kena ada. So satu dekat sini O, dekat sini N. So when both kita dah capai, dah penuhi kriteria, tak boleh guna normal, memang kena guna T distribution. So ini ialah formula bagi menggunakan test distribution untuk T. Okay, kita akan tengok kepada dua benda, single dengan double mean. Okay, enough of theory. So let's go to example 1. Kita nak test satu pernyataan bila ada satu populasi dan satu sampel sahaja. Okay. Ada seorang doktor ni dia claim female athlete lebih tinggi berbanding bukan atlet lelaki. Okay, yang mana atlet lelaki, bukan atlet lelaki dia ada tinggi 160 cm on average, tak sebut semua, on average. Jadi untuk mengkaji perkara ni, dia dapatkan sampel 45 atlet perempuan. Okay, daripada 45 atlet perempuan tu, dia ukur dan dia dapat bahawa average height untuk atlet perempuan ialah 164 dan standard deviation dia ialah 8.75. So test the claim at 5% level of significance. So what to do, how to test? So first step, kena keluarkan, kalau single mean kena keluarkan claim dan juga given, sampel dan juga population. Okay. Jadi keluarkan dahulu info daripada sampel dan info daripada population. Pertama mesti sampel dulu. Sebab saya tak nak student keliru. So mesti keluarkan info daripada sampel dahulu dan mesti ada 3 benda ni. Memang akan ada 3 benda ni, iaitu mean, standard deviation dan juga sample size. Senaraikan ini dahulu. Lepas settle senaraikan yang ini, 45 dah masuk dalam senarai, 164 dah masuk dalam senarai, 8.75 dah masuk dalam senarai. Okey, tinggal value ini sahaja, 160 cm. So tinggal 160 ini makna itu ialah mean mu bagi populasi. Sebab mesti ada yang akan info daripada sampel. Macam mana nak tahu itu sampel? Ayat dia akan terang-terang cakap yang value itu datang daripada sampel. Dia akan letak dalam satu ayat ataupun 2 ayat, dia takkan campur-campur. Maknanya dia takkan cerita pasal populasi dulu, lepas tu sampel, lepas tu populasi balik. Dia akan cerita populasi dahulu, sampel dahulu, ataupun sampel dahulu, populasi kemudian. Dalam untuk population which is given, yang tinggal ialah percentage lah. Percentage ini akan jadi alpha. Alpha bagi chapter 7 hanyalah alpha, iaitu 5% lah, 5%. 0.05. Dalam chapter 6, alpha korang ialah 1 tolak level of significance. Maknanya alpha kita akan jadi kecil, 0.01. Please remember that alpha will always be small value. Okay, so chapter 6 memang kena buat 1 tolak significant level. Chapter 7 tak payah, so nilai alpha ialah apa yang diberilah, level of significance itu sendiri. Okay, settle 3 kolom, sample, population dan juga alpha, barulah
buat step yang seterusnya. Markah bagi satu soalan hipotesis testing ialah 10 markah, sangat besar. 10 markah. Nak meninggal rasa. Tak. Okay, so 10 markah kena ada 5 step. Wajib ada 5 step. Setiap step ini ada 2 markah. So 2 kali 5, 10 lah kan. Okay, step yang pertama kena senaraikan H null dan juga H alternatif. Apa benda hipotesis yang kita nak uji. So H null. Cara nak tulis H null dan H alternatif, H0 dan H1 ialah H naught, H kosong, double dot mu sama dengan. Okay. Yang ini semua soalan sama. H naught sama dengan H naught double dot mu sama dengan. Tolong sangat follow apa yang ada dalam nota. Jangan duk melalut-lalut lah tulis yang bukan-bukan H null sama dengan mu sama dengan, saya tak nak. So bagi tahu dekat saya H null double H null ialah mu sama dengan nilai. Okay. Dan juga H1, H alternatif, double dot juga. Semuanya follow. Mu lebih besar. Macam, okay. Okay, yang ni wajib lebih besar seperti datang daripada population. Okay. Atas dengan bawah sama. Atas dengan bawah sama. Kau jangan nak tukar-tukar. Okay. Mesti datang daripada population. Atas dengan bawah, null dan juga alternatif, value dia sama. Macam mana nak tentukan nak letak lebih besar ke lebih kecil ke tidak sama bagi H alternatif? Lihat di sini. Okay, ada dua cara lah, ada dua kriteria yang boleh korang tengok. Okay, pertama lihat dekat value mean bagi sampel ini. 164 adakah lebih besar ataupun lebih kecil daripada 160? Oh. Saya. Okay. Nampak besar ke lebih kecil daripada 160? Lebih besar. Okay. Jadi bila nilai mean bagi sampel lebih besar daripada nilai mean bagi populasi, apa yang korang kena tulis dekat H alternatif ialah lebih besar lah. Andai kata nilai mean ini lebih kecil daripada population, so korang kena tulis lebih kecil. Bila masa nak tulis tidak sama, sebab 164 dengan 160 pun memang tak sama. 167 dengan 160 pun tidak sama, 159 dengan 160 pun tak sama, tapi kita kena tulis lebih besar ataupun lebih kecil. Jadi bila masa nak tulis tak sama, agak-agak ada orang boleh teka tak? Izzat. Izzat, mana Izzat? Izzat ada ke Izzat? Oh, Izzat ada dua ni. Allah. Ada. Ya Allah, korang nanti
Aku tak tahulah korang ada tak nota, korang dengar tak apa aku cakap, tapi nanti kau jangan bagi aku jawapan dalam final yang bukan-bukan tau. Okay? Memang tak dapat lah 10 markah kalau yang bukan-bukan. Okay tak apalah, saya anggap korang mendengar dan masuk terus lah. Tak berdaya nak bercakap sehingga kan speechless, banyak sangat CPU memori digunakan. Okay, so H alternatif macam mana nak tahu dia tidak sama dengan? Okay, bila soalan itu berkisahkan dua benda yang tak sama. Maksudnya daripada population cerita pasal berat. Okay, dia cerita pasal berat. Okay, daripada sampel pula dia cerita pasal tinggi. Okay, dua benda yang tidak sama level, tak sama kriteria. Mungkin satu tu cerita pasal sebulan. Sebulan dia ni dapat turunkan berat badan berapa. Yang satu lagi ni dia cerita dia dapat turunkan berat badan juga tapi bukan dalam masa sebulan, dia cerita pasal dalam masa seminggu. So dua kriteria berat juga tapi masa yang tak sama. Jadi kita akan letak dekat sini tidak sama. Okay. H1 double dot mu tak sama dengan value yang ke atas juga. Okay, sama je. Yang membezakan H1 dan alternatif dalam penulisan hipotesis testing ialah pada ni je. Dengan ni lah 01 dengan sama dengan ataupun simbol lebih besar atau tidak sama atau lebih kecil. So itu saja. Yang kat sini dah 2 markah. Please kalau kurang salah satu ni saya rasa nak menangis nanti. Okay, mesti datang value sama daripada population lah. Okay, pada step yang kedua, mesti ada 3 benda ni bagi mendapatkan 2 markah penuh. Okay, mesti ada 3 benda. Kena hafal. Okay, kena senaraikan sama ada sigma itu diketahui ataupun tidak. N tu berapa. Jadi bila sigma tahu ataupun tak tahu dan sample size itu lebih besar atau tidak sama dengan 30. So barulah kita decide nak gunakan test apa. So bila salah satu ini dipenuhi, sigma unknown dan juga N lebih besar daripada 30. Okay, kita akan gunakan normal test ataupun normal distribution. Okay, ayat kena samalah. Okay, bila dah tentukan nak guna test apa, so kita kena tentukan juga guna kiri ke kanan ke, guna dua-dua ekor. Okay, so sekarang ini case ini ialah kanan, right tail test. Kenapa right tail test? Sebab H alternatif kita arah ke kanan, lebih besar. Kalau H alternatif kita arah ke kiri, left tail test. Okay. Dan bila dah tentukan right tail ke left tail ke two tail ke, okay, kena senaraikan critical value. So critical value ini ialah value di mana permulaan rejection region akan berada. Okay, critical value ialah Z alpha. Okay, dia ialah permulaan lorekan, permulaan rejection region. Okay, sempadan lah. So critical value, sangat critical. Okay, dia akan tentukan nak reject ke nak tak reject. Okay, so Z alpha kita tengok pada table 4. Tolong hafal dalam chapter 7 mesti tengok table 4 bukan table 3. Mesti tengok table 4. Okay, Z alpha 0.05. Ni table 3. Okay, so tengok table 4. Alpha 0.05. So nilai dia ialah 1.6449 lah. Okay, kemudian buat pemberitahuan, pernyataan. Sekiranya Z test yang kita akan buat kat bawah ni So Z test kita akan buat kat bawah. Sekiranya Z test lebih besar
daripada 1.6449 ini, then kita akan reject H null. Kita akan reject H null dan terima H alternatif iaitu pernyataan. Okay. Motif utama memang kalau nak dapatkan pernyataan itu betul ialah kita kena reject H null. So sekiranya Z test lebih besar daripada 1.6449 dan reject H null. Kenapa lebih besar? Sekali lagi berpandukan kepada simbol yang ada pada H alternatif. Okay. Ke kanan right tail test, ke kanan lebih besar juga. So Z test lebih besar daripada Z alpha. Jadi kita akan reject H null. So step yang ketiga kita kena test lah. Kena dapatkan nilai Z test. Masukkan value. Ni sampel populasi sigma ni. Kalau tak ada kita ambil daripada sampel sahajalah. Sigma ataupun S. Okay. Gantikan semuanya ke dalam formula. So kita dapat value untuk Z test. Okay, Z test kita dapat 3.066. Okay, lepas step 3 tolong lukiskan bell shape graph. Kalau tak lukis pun tak apa, tapi eloknya lukis lah. Okay, so kita dapat bell shape graph 1.6449 which is our Z alpha, critical value kita. Sempadan permulaan rejection region. Okay, dan sekiranya kita buat right tail test, so kita loretkan di di bahagian kanan lah. So apa yang kita lorate itu ialah kawasan rejection region. Okay, bila dapat value Z test 3.066, so dia berada lebih besar lah ke kanan berbanding Z alpha tadi. Okay, nilai Z test jatuh pada rejection region. Sekiranya nilai Z test jatuh pada rejection region, so kita pergi terus kepada step 4. So nilai Z test ialah apa? 3.06666 which is lebih besar berbanding Z alpha, nilai dia berapa? Okay, titik. Kemudian reject H null. Okay, sebab dia dah jatuh dalam rejection region. So reject H null. So last sekali kita akan buat conclusion. So there is enough evidence. Sekiranya reject H null, maka kita ada enough evidence pada 5% level of significance. Untuk tunjukkan apa? Okay, so kena ada 3 isi lah. Enough, berapa persen dan apa yang kita nak tunjukkan. Okay, so itu sahaja. 2 markah semuanya akan jadi 10 markah. Okay, setakat ini boleh ke? Ini saya baru cerita satulah pasal right tail test. Okay, kita akan tengok lagi berkenaan right tail test. Nanti baru kita try lihat kepada left tail test pula. Ini saya bagi apa ni? Okay, so dengar dahululah. Sekejap lagi kena buat example. Kena buat exercise. So dalam example 2 ini, okay, kita ada kopok leko. Sepatutnya dia berat 100 kilo untuk setiap bandel. Dan seorang pekerja dia dah ambil 10 bandel dan dia kira average mean bagi average berat bagi 10 bandel ni tadi ialah 110 kilo. Banyak ni. Dan standard deviation dia ialah 3.5 kilo. Jadi kita nak test pada 1% level of significance bahawa mean weight bundle is more than 100 kilo. Okay, so apa yang korang kena buat? Senaraikan sampel dan juga populasi. Okay, so tiga-tiga ni kena ada. Bagi sampel lah, mean, SD dan juga sampel size. Okay,
Bila dah tentukan ni dah ambil, ni dah ambil, ni dah ambil, so tinggal 100. So 100 ini masukkan kat dalam population iaitu given. Seterusnya ialah alpha. So alpha kita ialah 1% which is 1/100 0.01. Okey, daripada kat sini kita tengok nilai size sampel ialah 10 which is less than 30 dan dia tak ada cerita pasal sigma. Maka kita akan gunakan T distribution. Bila ada T distribution kita akan keluarkan nu. Okay, yang bentuk macam V ni. So formula bagi nu ialah N tolak 1. So N kita 10 tadi. Tolak 1, 99 lah. So senaraikan dekat kolom yang terakhir. Okay, stepnya sama sahaja. Yang pertama kena senaraikan H null dan juga H alternatif. So simbol dia sama. Okay, lihat dekat sini. Kalau lebih besar daripada population, so we put the greater than. Ada equal sign ke tak ada, tak payah. Simbol dia kena ada lebih besar, more than, less than, or not equal to. Okay, 100 dengan 100 mesti sama atas dengan bawah. Right? So step kedua, sigma is unknown dan n less than 30. So we use t-test. Okay, kita akan gunakan t-test. So right tail ke left tail, tengok pada H alternatif sekali lagi. So dia lebih besar, maka dia right tail test. Critical value T 0.01 9. Okay, tengok pada table 7. Kenapa table 7 bukan table 4? Sebab table 7 ialah berkaitan dengan T distribution. Berapa tadi? 0.01 9. Okay. So alpha 0.01 nu 9. So inilah dia 2.821. Okay. So itu kita punya critical value. So if t-test so lebih besar, ni pun lebih besar, sama indikator dia semuanya terletak pada H alternatif, H1. So lebih besar daripada critical value dan kita akan reject H null. Okay, so yang ketiga kiralah nilai t-test ni tadi. Formula dia sama je macam formula untuk Z. Okay, so masukkan kita akan dapat nilai. Bila dah dapat nilai, kalau tak dapat nak gambarkan, so boleh lukiskan bell shape graph tadi. So kita punya, ni bukan Z, ni T. Sorry. Medium. Ya. Macam mana nak tahu Z test atau T test? Ni, dekat sini. Bila sigma ataupun sigma kuasa 2 unknown. Bila saya sebut sigma ataupun sigma kuasa 2, that value must come from population. Bila sigma ataupun sigma kuasa 2, standard deviation ataupun variance tidak diketahui dan n kurang daripada 30, kita akan gunakan t-test. Okay, semuanya ada dekat atas ni tadi. Okay. T-test bila sigma unknown ataupun sigma kuasa 2 unknown dan n kurang 30. Kalau n lebih besar ataupun sama dengan 30, walaupun sigma itu tidak diketahui, okay, kita gunakan normal. Dekat sini O, dekat sini N. Kalau dua-dua kriteria ni ada, maka kita gunakan T distribution. Ni sebab ni dua-dua tak ada. N 10 dan juga sigma dia tak ada, tak apa-apa. So kat sini tak ada sigma lah. Okay, that's why we use t-test. So dekat sini value of T lah. Okay, T kita, T alpha kita ialah 2.821, come from table 7.
memandangkan dia ialah right tail test, so rejection region berada di sebelah kanan daripada critical value. Okay, so T test kita punya value ialah 9.0351 kanan dan jatuh pada rejection region. Okay, dalam step 4 senaraikan semula lah. So T test apa dia? T test ialah 9.0351 lebih besar berbanding T alpha dengan berapa? Maka kita akan reject H0. T test value lebih besar daripada T alpha, kita reject H0. So kita dah memenuhi apa yang kita dah sebut dekat atas lah. Sekiranya T test lebih besar daripada 2.821, so kita reject H0. So ni lebih besar, so kita reject. Okay, so buat conclusion, there is enough evidence. Okay, enough evidence. Kalau reject, enough. Kalau fail to reject, not enough. Ni baru saya tengok kepada case yang enough reason lah ni. So berapa persen level dan nak tunjukkan apa benda. Okay. Okay. Dengar lagi So example is tau. Madam. Saya kurang faham berkaitan dengan yang enough evidence tu. Enough evidence. Kalau kita reject H null. Okay, reject H null maknanya kita tak nak terima ni. Kita tak nak terima yang ini. Mengatakan bahawa mu sama dengan 100. Sebab mu sama dengan 100 ni sepatutnya keropok lekor tu kilo. Bila seimbang dan didapati bahawa sampel tadi tu menunjukkan mean berat ialah 110. Okay, so bila kita berjaya reject H null, maknanya kita akan terima H alternative, which is the claim from pekerja ni tadi. Pekerja ni claim bahawa berat untuk keropok lekor ni ialah 110. Lebih besar daripada 100 kilo. Okay, lebih berat daripada 100 kilo. So bila berjaya buktikan bahawa berat tu memang lebih besar daripada 100, so kita akan reject lah H null. Sebab kita dah buat test ni tadi. Nilai test ini jatuh pada rejection region, so kita akan reject H null. Maknanya kita ada enough bukti, bukti yang kita ada ni dah mencukupi untuk tunjukkan bahawa mean itu lebih berat daripada 100 kilo bagi keropok lekor tadi. So kita claim, apa yang kita keluarkan pernyataan itu cukup buktinya. Sebab itu kita reject H null. Sebab itu kita reject yang value datang daripada populasi tadi. So motif kita sekarang ni ialah nak buktikan H alternative, hipotesis alternative. Okay, so bila nak buktikan kenalah buat kerja sikit kan. Kira sampel, cari standard deviation bagi sampel dan sebagainya. Okay, so buat test, dapat value test pula jatuh dalam rejection region, maka kita akan reject H null. So we have enough evidence. Baik, Madam. Thank you. Right, so sekarang ni dalam A study kita akan tengok pula case sama juga right tail test dulu di mana kita fail to reject H null. Jap. Okay, ada satu syarikat ni, dia buat iklan lah. Okay, dia kata mean time bagi satu trip. Okay, bagi satu trip antara dua bandar, perjalanan ni ialah 100 minit. So dia cakap lah dekat orang ramai. Macam itulah perjalanan mean
purata dia antara dua bandar ni 100 minit je. Okay. Ada satu grup ni lah, okay, dia kata mean time nak pergi daripada satu bandar ke satu bandar ialah lebih besar daripada 100 minit. Okay, mungkin berdasarkan pengalaman lah. Jadi 40 trip, okay, 40 trip dia tunjukkan bahawa mean ialah 102 minit dan standard deviation dia 6.5 minit. So sekarang ni pada 1% level out significant kita diminta untuk test lah. Test dia punya claim. Syarikat claim 100, consumer claim more than 100. So ada 40 trip, okay, daripada bandar A ke bandar B. So mean dia 102 minit. Okay, so what you have to do is, okay, senaraikanlah dahulu. Okay, yang pertama senaraikan value dalam sampel. So sampel kita 40 trip ni tadi. So N kita 40. Okay, yang kedua kita ada X bar, mean bagi sampel 102, standard deviation S sama dengan 6.5. Selepas senaraikan yang sampel, senaraikan value untuk population. Okay, mu dia 100. Mana datang 100? Datang dari sini. Okay, 100. Macam mana nak tahu? Macam saya bagi hint sebelum ni, potong dahulu value yang daripada sampel. Okay, and what we have left is 100 lah. 100. So 100 ialah mean bagi population. Lepas 2, senaraikan yang ketiga macam saya sebut tadi, nilai alpha. Alpha kita ialah 1/100. Okay. Bila dalam masa korang senaraikan sampel punya value ni, tengok nilai pada sample size 40 dah lebih daripada 30. So automatik dalam kepala kita akan gunakan normal test. So kita perlu cari alpha sahaja pada step ketiga. Kalau N kita kurang daripada 30, so kena check. Korang kena check balik adakah di bahagian population ini ada value untuk standard deviation. Kalau ada, walaupun N kita kurang daripada 30 dan kita ada sigma kat sini ataupun sigma kuasa 2 pada bahagian population, so tetap gunakan normal. Tapi kalau tak ada dan N kurang daripada 30, kita kena cari nu pada step yang ketiga ni. Okay, kolom yang ketiga. Nu tu apa? Nu tu yang ni lah. Kenapa kena cari nu? Sebab kita akan gunakan t-test. So sekarang ini kena bila korang senaraikan, you will get the idea lah when you do. Okay, kena tengok betul-betul. Okay, bila dah senaraikan 3 benda ni, barulah mulakan dengan step 1 sampai 5. Okay, so H0 double dot mu sama dengan 100. Mana datang 100? Daripada populasi. Okay, so lihat pada sampel ini nilai mean dia bandingkan dengan mean populasi 102 lebih besar daripada 100. So kita letak lebih besar pada H alternatif iaitu H1 lah. H1 double dot mu lebih besar daripada 100. Okay. Satu lagi cara, lupa nak sebut. Macam mana nak tentukan lebih besar, lebih kecil ataupun tidak sama? Selain melihat pada value sampel dan juga population punya mean, so kita boleh tengoklah apa yang dia claim, more than ataupun less than ataupun not equal to. Okay, tu boleh ditentukan lah. But major part boleh lihat pada kedua-dua value of mean. Okay, step 2. Ni ni kawan saya ni. Okay, so ini kita dah senaraikan ke atas, tinggalkan pun tak apa, yang penting 3 kat bawah ni lah. So sigma unknown, N lebih besar daripada 30, so kita akan guna standard normal distribution.
So right tail test macam mana tahu? Tengok sekali lagi pada H alternatif. Critical value Z alpha tengok pada table 4. Okay, table 4. Jangan tengok table 3. Berapa tadi alpha dia? 001. So 0,0,0,0,0,0,0,0,0. Kosong. Satu. Okay, 23263. 23263. So sekiranya Z test lebih besar daripada 23262, so kita akan reject. So kat sini kita akan buat Z test lah, masukkan dapat 1.946. Okay, lepas tu lukis. Sekarang ni bell shape graph kita, critical value kita ialah 2.3263. 2.3263 ada dekat sinilah. Okay, so ni ialah right tail test belah kanan. So rejection region kita loretkan di bahagian kanan critical value 2.3263. Dan Z test kita dapat 1.946. 1.946 tidak jatuh pada loretkan ini tadi. Tidak jatuh pada rejection region. Okay, tak apa korang tulis je, lukis je dulu. Okay, so step 4. Z test berapa dia punya nilai dan kita katakan dia ialah kurang atau lebih. So kalau kurang, okay, so kita tulislah kurang kat sini. Z test kurang daripada Z alpha. Jadi we fail to reject H null. Okay, tidak berjaya untuk reject H null. Fail to reject H null. So bila fail to reject H null, so there is not enough evidence. Tak cukup nak sangkal, nak buktikan. Tak cukup nak buktikan pernyataan daripada consumer ni tadi. Untuk tunjukkan mean time travelling daripada city A ke city B tu more than 100. So bila fail to reject H null, maknanya H null ini kekal, iaitu mu ialah 100, iaitu time masa perjalanan dua city ini ialah memang 100. Okay, maknanya train company ni dia tak bohong lah. Okay, not enough, berapa persen, show apa benda. Okay, itu contoh fail to reject. Perkataannya mesti tulis fail to reject. Biasanya kita tulis reject H null. So banyak juga saya dapat sebelum ni lah, saya dapat jawapan do not reject. Please don't reject H null. Macam tu lah. Tapi the formal way to say not to reject is fail to reject H null. Saya minta stick to these sentences. Jangan bohong yang bukan-bukan lah. Okay, sebab saya takut pelaksanaan dia ada ura-ura lah, di mana final tidak akan ditanda oleh pensyarah, tapi saya tak tahu pelaksanaan dia bila, sebab final ni critical kan, markah dia besar. Jadi itulah dia. Okay. Setakat ni okay? Boleh? Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, saya nak korang try buat yang ini. Exercise soalan A. Nak tanyalah, boleh ke dengar suara Kak
kat atas. Kat atas, kat bawah. Scroll kat bawah ada ni, ada event. Dekat dalam Google Meet ni dengar ke suara ni? Tak sangat Wan. Tak Tak. Okay. Alright. Okay, kita try buat exercise bahagian A dahulu. Okay, saya suka nak ingatkan dekat dalam, ya Allah, dekat dalam exercise ni kita akan dapat actually left tail test. Betul ke? Okay, kita akan buat left tail test. Sekiranya left tail test, tolong lorekkan rejection region berada di sebelah kiri Z alpha ataupun T alpha. Okay, kalau kanan kita lorek kanan, kalau kiri kita lorekkan kiri. Okay, tengok kepada caranya sama sahaja. Macam mana aku nak buat Korang ada nota kan? Ada Wan. Okay, sekejap. Okay, buat dahululah soalan yang ni. Soalan yang tadi ni. Mesti senaraikan sampel population. Lepas tu baru cari alpha. Okay, kena ada 3 benda Okay, dah sampai mana? Dah siap Adi?
Dah sampel dengan population settle? Settle madam. Okay. So step 1 sampai step 5. Izzat ni kenapa dia banyak sangat lah? Dia dah tak nyaut. Okay, buat sampai step 5 tau. Mungkin kat dalam nota saya ada sebenarnya. Dan download daripada ni kan. But you have to try to write down on your own. Kalau tak, macam mana? Muscle ni dia ada memori dia juga. So bila menulis, kita akan lebih mudah ingat lah. Adam Haikal ada tak? Ahmad Kifayatullah pun tak ada. Hafiz, Ayrin, Zahirin. Ayrin, Aubrey pun tak ada. Azrin, Melissa, Irina, Jasmine, Camelia, Alif Al-Furqan. Isma Alif ada ke? Apa ni? Alif Isma, sorry. Alif Isma tak ada.
Lukman, Abrar, ada Aiman, Ami ada, Abrar tak ada, Aiman tak ada. Kaya. Akmal, Denisial, Haki Akram, Alif Nazmi, Ammar, Amzah, Hanif, Azim, Faizul, Fayyad, Fayyad Fitri, Fitri Hakim tadi share kan? Haziq tak ada. Haziq Aiman tak ada. Izhan, Imaduddin, Iqbal tak ada. Iqbal, Irfan, Izzat. Ikmal ada madam. Iqbal ada, Iqbal. Izzat ni ada 2. Masalah dia. Saiful, Nazmi tak ada. Dia orang ni pergi mana ni? Dia orang pergi kelas ke? Nazmi, Saiful, Syahrul, Aina, Farah, Ifa, Syafiqah, Syazani, Tika, Farhana, Nurin, Alia, Aizara, Yasmin. Wan mana Wan? Yasmin. Zamsaham pun tak ada. Ramai ni. One share. Okay. Sekejap. 52. 37. 33. 30. 17, 18, 19, 8, 6, 4, 3. Okay, 11. Dah siap ke? 9. 3, 4, 6, 8, 15. Abrar. Sekejap Alif.
Okay, korang dapat sama ke? Fail ke boleh reject? H null double dot mu sama dengan 2400. H1 double dot mu less 2400. Buat left ke buat right ni? Left. Ha? Tak dengar. Left. Sigma unknown left, okay. And lebih besar daripada 30. So we use Z test. Lepas tu kena sebut apa lagi? Left tail test. Z 0.01 sama dengan apa? 0.05. 0.05 sama dengan 1.6449. So if Z test less than 1.6449, rejection. Korang dapat reject ke tak reject? Ha? Reject. Reject. 2400 tolak 2390 bahagi dengan punca 900 setelah 9000 bahagi punca 35 Z test dapat berapa? Ya Allah Tuanku. Lah tengok jawapannya lah. Dia buka lagu pula. Okay, Z test dapat nilai negatif 0.6. Okay, so kita punya Z alpha ialah 1.6449. Harap korang nampak lah ni tulisan ni. So bila left tail test kena lorekkan ke bahagian belah kiri bila dapat negatif, so it falls on rejection region, so we shall reject our H null, so enough evidence lah. Okay, so itu left tail test. Kalau Z test kita berada lebih positif iaitu lebih daripada 1.6449, so kita akan fail to reject H null, so not enough evidence to show apa benda yang kita nak show. Okay, kalau kalian try untuk B, kita akan gunakan t-test sebab nilai N kita kurang daripada 30. Okay, setakat ni boleh pergi Saya boleh faham Boleh. Okay, so sekarang ni saya nak masuk terus. Saya nak habiskan juga hari ni untuk chapter 7. Bagi 2 min. Okay. Apa beza 1 min dengan 2 min? Hanyalah pada penulisan hypothesis testing. Okay. Yang lain semuanya sama. Okay, 3 point. Formula sajalah berbeza. Okay, Z test ni formula dia berbeza sedikit. Okay, yang lain semuanya sama saja cara dia. Okay, please listen carefully how to write down your hypothesis lah. Okay, bila melibatkan 2 min, 2 populasi, apa yang kita boleh buat ialah sama je H null double dot mu 1. Okay, oleh kerana H null mesti sama dengan, so kita akan letak dia sama dengan mu 2. Okay, kita letak sama dengan value. Kita jangan letak dulu. Okay, kita buat macam ni dulu. So this is our first step for writing hypothesis lah. So H null kita double dot mu 1 sama dengan mu 2 dan
Yang kedua, Higgs alternatif kita double dot mu1 lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama mu2. Kemudian barulah kita buat cara yang kedua, penulisan yang kedua. Okey, iaitu membawa mu2 ini ke sebelah kiri. So mu2 ialah positif, berada di sebelah kanan. So bila bawa ke sebelah kiri dia akan jadi negatif. So mu1 tolak mu2 sama dengan kosong. Begitu juga untuk Higgs alternatif. So bring your mu2 to the left. So dia akan jadi negatif mu2. So lebih besar, lebih kecil atau tidak sama, bergantung kepada soalan. Kalau boleh saya nak nampak dalam final nanti dua-dua ini punya penulisan hipotesis. Okay. Dalam final memang sangat banyak kekeliruan akan berlaku sebab korang dah study banyak sangat. So you will tend to mix up everything. Kena bertenang je. Okay. Cara nak tentukan lebih besar, lebih kecil, tidak sama ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan kata more than, maka lebih besar lah. Kalau less than, lebih kecil lah. Kalau dia menyatakan benda yang tak sama, berat satu, tinggi satu, ataupun mungkin berat benda yang sama tapi dia menyatakan masanya tak sama. Seorang sebulan, seorang 2 bulan. So masa itu tidak sama time frame. Maka kita akan letak dia sebagai tidak sama. Okay. Dalam example 3 ni kita ada 2 jenis universiti. So sekarang ni kita nak kaji tentang average time for book written in days. Okay. Okay, dia ada 2 jenis universiti. Yang pertama public university, ada 30 public university dan min dan SD dia, okay, dia dah disenaraikan lah 3.8 dengan 2.2 ni. Untuk private university, 50 private university. Min dia 6.2, SD dia 2.03. Okay, so kita nak conclude sama ada average written time pada public university ni more than, okay, the written time for student at private university. So level of significance dia ialah 1. Okay, so stepnya kena senaraikan untuk kedua-dua maklumat bagi 2 min, 2 sampel. Kita dah tak payah senaraikan sampel population, itu hanya untuk 1 min. Bila ada 2 min, so kena bandingkan kedua-duanya sahaja. So senaraikanlah, semua benda akan datang daripada soalan. Untuk example untuk 2 min ini juga, okay, cara nak tentukan guna Z ataupun t-test sama je. Kalau dia lebih besar daripada 30 ataupun sama dengan 30, kita akan guna normal. Kalau sampel dia less than 30 dan standard deviation tidak diberi bagi population, okay, dia tak sebut jelas-jelas, kita akan gunakan T. Okay, so sekarang ni senaraikan dahulu untuk kedua-dua jenis sampel dan kena senaraikan alpha. Okay, bila dah selesai tu, caranya sama je. Okay, tuliskan hipotesis null dan juga hipotesis alternatif. Okay, cara penulisannya begini. Okay, macam mana nak tentukan dia adalah kosong ataupun tidak kosong sekiranya, okay, memang pada asalnya general dia penulisan hipotesis ini kosong. Tapi andai kata ada soalan tu nak kata buktikan dia lebih more than 6 days from daripada private university. Kalau dia tulis more than ada value, maka pada bahagian kosong ini kita akan gantikan dengan value yang diberikan.
So kalau dia kata 6, so kita akan letak sama dengan 6 dan kat sini kita akan letak lebih besar daripada 6. So bergantung kepada ayat yang diberikan. Okay, kalau dia tak sebut more than berapa hari, so sama dengan kosong je lah. Kalau dia sebut, barulah kita tuliskan apa benda yang dia tulis tu. So kena baca soalan betul-betul. Okay, yang lain semua sama. Cuba formula kat sini kita akan tolakkan sampel 1 dengan sampel 2 punya value. Okay, mana satu sampel 1, mana satu sampel 2 itu bergantung kepada kalian nak tentukan private ataupun public. Tapi tolong ikut turutan lah. Okay, kalau saya punya cara tolong tentukan ikut turutan. Kalau dia cerita tentang public dahulu, so this is gonna be our first sample X1. Okay, X bar 1. Kalau dia sebut public yang kedua, so public akan jadi X bar 2. So public akan jadi sampel yang pertama, private sampel yang kedua lah. So 1 tolak 2, 3.829 tolak 6.2. Tolak mu naught. Mu naught ini ialah value yang kat sini. Okay, ni mu naught. Kalau kat sini ada value lain 6, 7, 8, 10, 20, 14.3, so letakkan dekat sini value yang berada sama dengan kat sini. Okay anak-anak. So yang lain ni just substitute sajalah ke dalam formula. So you know lah. Okay, dapatkan nilai Z-test. Kalau Z-test itu tidak berada pada rejection region. Okay, sebab ini right tail test, so kita lorekkan bahagian kanan critical value. Okay, lorekkan dia ada kat situ. Z-test kita dapat negatif, maka kita fail to reject. Bila fail to reject, we don't have enough evidence. There is not enough evidence at 1% of level significant to show that apa-apa-apa. Okay, itu ialah contoh bagi two means. Okay, so kena berlatih cara penulisan hipotesis ini. Dan yang ini saya minta sangat bukan hafal tapi kenal pasti formula itu untuk apa kegunaannya. Okay, kalau t-test pula sama je. Dia punya formula sama sahaja. Nah, cuma kita akan tengok pada table 7. Kalau guna Z-test, kita tengok pada table 4. Okay, perbezaannya di situ. Okay, ada soalan? Tak ada. Ya Allah. Okay. Saya suka nak ingatkan kalau right tail test lorek kanan, kalau left tail test lorek kiri, kalau two tail test lorek kanan dan juga lorek kiri. Nanti saya akan bagikan contoh soalan yang dalam ni tak ada. Macam mana two tail test itu dibuat. Dan nilai Z ini dia takkan jadi satu sahaja. Dia pasti akan jadi kiri dan kanan iaitu positif dan negatif. Okay, yang ini tak ada nota, so kena dengar betul-betul lah. Nota insyaAllah datang lambat sikit. Okay, so Z alpha kita akan jadi positif dan negatif. Begitu juga dengan Z-test. Dia akan jadi positif dan negatif. Okay. So kalau two tail test kita akan lorekkan di kedua-dua bahagian. Okay. Negatif 2.3263. So rejection region akan berada di kiri dan kanan bell shape graph tu tadi. So Z-test juga akan dapat dua nilai.
kiri dan kanan. Kalau kedua-dua nilai itu jatuh pada rejection region, so we reject H now. If not, we fail to reject H now. Okay, dia takkan dapat satu jatuh dalam rejection region, satu lagi tak jatuh, no Dia akan dapat nilai yang sama, positif dengan negatif sahaja beza dia. So kalau Kak Zini dapat negatif, okay, Z-test dapat negatif, so kenalah darab dengan negatif untuk dapatkan positif negatif ni tadi. So tetap akan dapat nilai yang sama Dia takkan satu reject, satu tak reject, no. Akan dapat dua-dua pada value yang sama, kanan dan juga kiri. Itu sahaja beza dia. Okay, adik-adik. Adik-adik Salah. Anak-anak. Makcik dah tu. Okay. So itu sahaja untuk chapter 7. Kena pasti. Nanti try buat soalan exercise. So saya akan come out dengan satu apa? Satu soalan bukan satu soalan. Satu soalan-soalan yang akan menyenaraikan lah. Bukan menyenaraikan soalan final, tapi kita akan fokus kepada apa yang mungkin akan ditanya dalam final lah. Okay, test 2 saya dah siap tanda. Minggu depan lah. Minggu depan korang balik bila? Tak tahu. Okay, minggu depan kita ada kelas lagi lah. Alhamdulillah. Okay, see you next week. Ingatkan saya untuk bawa test kalian lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you.